Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Hadirin yang dihormati sekalian, program kita pada pagi ini akan diteruskan dengan ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, dan seterusnya disusuli dengan gimik pelancaran Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah AKIS 2020-21. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk. Terima kasih pada kedua-dua pengacara majlis. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Khususnya saya tujukan pertama-tama kepada Yang Berhormat Tuan Tamin Jainal selaku Pembantu Menteri Kementerian Pembangunan Perindustrian. Yang berbahagia Tuan Thomas Logijin selaku Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian. Yang berbahagia Datuk Latif bin Haji Abu Saman, Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia atau MPC, yang turut hadir secara maya. Yang berusaha Encik Muhammad Hizri Matrani, Pengarah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Sabah selaku pengurusi jawatan kuasa teknikal AKIS tahun 2020-2021, yang berusaha Tuan Chiu K.U, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian selaku pengurusi pelancaran Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah 2020-2021, Presiden dan pengurusi-pengurusi Persatuan Industri yang turut hadir sama ada secara fizikal ataupun maya, panel-panel penilai AKIS 2020-2021, pengarah dan ketua-ketua jabatan sama ada daripada kerajaan negeri ataupun persekutuan, dan juga ketua-ketua daripada agensi dan subsidiari di bawah naungan Kementerian Pembangunan Perindustrian, wakil-wakil daripada Dewan-Dewan Perniagaan yang turut hadir, dan para pegawai dan kaki tangan dari kementerian, agensi dan yang turut serta, dan juga tidak lupakan juga kepada semua media-media yang sempat hadir pada pagi ini. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, salam Sabah Maju Jaya dan salam sejahtera. Saya amat bersyukur kerana kita dapat berkumpul di sini secara maya dan juga secara fizikal di dalam satu program yang saya anggap cukup penting sebagai persiapan kementerian menganjurkan Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah 2020-2021. Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah atau AKIS diperkenalkan seperti mana yang dikatakan oleh Tuan SVT tadi, telah diperkenalkan semenjak tahun 2007 untuk mengiktirafkan syarikat-syarikat Sabah yang cemerlang untuk mendorong peningkatan berterusan dalam produk dan yang dikeluarkan dan perkhidmatan yang diberikan. So the keyword sebenarnya
adalah mendorong peningkatan yang berterusan ya dalam produk dan juga perkhidmatan. Untuk makluman para pemain industri juga, AKIS dikategorikan di bawah dua sektor utama, yaitu anugerah sektor pembuatan dan juga anugerah sektor perkhidmatan. Dan di mana kedua-dua kategori ini para peserta adalah seperti yang berikut. Dia ada 6 kategori peserta semua. Dan yang pertama adalah syarikat tempatan dengan jualan tahunan kurang daripada 1 juta ringgit. Yang kedua, syarikat-syarikat tempatan dengan jualan tahunan yang kurang daripada ringgit Malaysia 5 juta. Yang ketiga, syarikat tempatan juga dengan jualan kurang daripada 10 juta. So antara 5 hingga 10 juta. Keempat adalah syarikat tempatan juga dengan jualan dia antara 10 juta hingga ke ringgit Malaysia 25 juta. Kategori kelima adalah syarikat tempatan dengan jualan tahunan daripada ringgit Malaysia 25 juta hingga ke 50 juta. Dan yang terakhir, kategori keenam adalah syarikat tempatan dengan jualan tahunan yang lebih daripada 50 juta dan termasuk juga syarikat-syarikat milik asing. So yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, World Competitiveness Yearbook 2021, terbitan Pusat Daya Saing Dunia, Institut Pembangunan Pengurusan yang berpangkalan di Switzerland, meletakkan daya saing global Malaysia pada kedudukan ke-25 daripada 64 negara ekonomi berbanding ranking ke-27 pada tahun yang lalu. Artinya ada sedikit peningkatan. So, saya dipahamkan pengujudan AKIS ini adalah supaya kita juga akan berkedudukan yang lebih baik pada masa-masa akan datang melalui peningkatan industri kita di negara termasuk juga di Sabah. Antara faktor pencapaian ini adalah persekitaran perniagaan yang kondusif untuk membolehkan syarikat beroperasi lebih produktif dan berdaya saing. Pertumbuhan lestari produktiviti bergantung kepada beberapa aspek, yaitu modal yang produktif, pekerja, dan persekitaran tempat kerja, sekaligus menuntut pembentukan semula persekitaran pekerjaan yang lebih dinamik dan berdaya saing. Seperti mana yang telah diterangkan, kalau tidak silap, daripada ICT lebih awal lagi. Budaya berorientasi kecemerlangan adalah penting bagi organisasi untuk menghadapi perubahan dan mempercepatkan pertumbuhan serta bertindak pantas menghadapi cabaran yang tidak pernah terjadi. Seperti sekarang ini kita dilanda pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja di Sabah, tapi ini adalah satu pandemik yang melanda di seluruh dunia juga. Kebanyakan perniagaan di seluruh dunia termasuk di Sabah terkesan sangat dan menghadapi kesukaran kerana mereka akan menghadapi penutupan perniagaan, model perniagaan lama diambil alih oleh
model perniagaan baharu, kesukaran menarik pelabur baharu, atau melabur yang menarik diri akibat daripada perubahan dalam model perniagaan yang telah berubah. Menyadari keperluan mendesak untuk mengubah perniagaan dan memulihkan ekonomi, tahun ini Kementerian Pembangunan Perindustrian mengambil keputusan untuk menggunapakai kriteria Rangka Kerja Kecemerlangan Perniagaan Malaysia ataupun Malaysia Business Excellence Framework MBEF untuk membantu organisasi di Sabah mencapai kemampanan dan daya saing. Rangka kerja ini juga digunakan untuk menilai dan mengenali organisasi yang menyertai anugerah kecemerlangan pengurusan kualiti yang diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI. Inisiatif Business Excellence ini dipacu oleh Global Excellence Model Council yang dianggotai oleh 12 buah negara, yaitu daripada benua Amerika Syarikat, Australia, Kesatuan Eropah, Singapura, India, Emirates Arab Bersatu, Jepun, Meksiko, Brazil, China, dan Ibero-Amerika. Malaysia juga merupakan ahli kepada majlis ini dan diwakili oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia ataupun MPC. Instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai sistem dan amalan pengurusan sesebuah organisasi ditandak aras oleh kesemua negara ahli dalam majlis. Ini berarti bahawa organisasi di Malaysia yang dinilai menggunakan instrumen business excellence dan mendapatkan markah yang tinggi dalam penilaian tersebut adalah sama hebat dengan organisasi-organisasi di negara lain dalam majlis ini. So, meaning to say, we want our quality to be recognized internationally. Bukan kita-kita saja, tapi semua penilaian ini juga diiktiraf oleh pihak antarabangsa. Justru itu, saya ingin menyeru supaya semua organisasi atau industri di Sabah dapat menerapkan MBEF untuk mencapai kelestarian perniagaan, berdaya saing dan kecemerlangan operasi. Organisasi yang berupaya mencapai kecemerlangan operasi telah terbukti lebih berdaya tahan dan akan bertahan dalam waktu yang mencabar. Selain daripada itu, Kementerian juga menyokong penuh inisiatif Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya yang dirangka bagi mengoptimumkan sumber dan hasil negeri, merangsang pemulihan ekonomi dan meningkatkan ekonomi rakyat. Di bawah plan SMJ ini, Kementerian saya akan memastikan infrastruktur di taman-taman perindustrian dipertingkatkan dan sentiasa tersedia untuk menerima pelabur. Plan pembangunan SMJ ini akan pasti membawa pelaburan dari luar dan dalam negeri ke Sabah. Peningkatan kemasukan pelaburan berupaya melonjakkan pertumbuhan ekonomi negeri Sabah dan seterusnya merealisasikan Sabah sebagai sebuah negeri perindustrian yang maju jaya. Untuk makluman semua juga, Kementerian ini akan menyertai World Expo Dubai 2020 di Emirates Arab Bersatu pada penghujung tahun ini. Dan saya dipahamkan sebanyak 11 usahawan industri kecil dan sederhana Sabah telah terpilih untuk mempromosikan produk Sabah semasa Expo Dubai tersebut. Kerajaan negeri mensasarkan tempahan sebanyak ringgit Malaysia 25 juta
semasa Expo tersebut. Dengan ini, diharapkan melalui anugerah AKIS ini, industri dapat mengekalkan keupayaan untuk meningkatkan produktiviti mereka dengan menggabungkan secara bijak sumber pengeluaran yang sedia ada dan mampu bersaing dengan lebih hebat dalam usaha untuk membangunkan industri ke peringkat global. Pendekatan ini memerlukan industri menerap dan mempraktikkan budaya kecemerlangan supaya keupayaan dan ketahanan mereka untuk bersaing di pasaran dalam dan luar negeri akan dapat dikekalkan dan seterusnya dipertingkatkan. Saya selaku Menteri Pembangunan Perindustrian menyeru agar lebih banyak organisasi di Sabah dalam sektor pembuatan dan juga sektor perkhidmatan mengambil bahagian dalam anugerah ini. Pendaftaran secara dalam talian untuk menyertai anugerah ini akan bermula sebaik sahaja AKIS 2020 hingga 2021 dilancarkan pada hari ini melalui QR Code yang akan dikongsi selepas ini. Kemenangan bukan sahaja satu-satunya aspek yang disasarkan. Apa yang lebih penting adalah ilmu yang bekal diperolehi semasa proses penambahbaikan dan pertumbuhan lestari secara sistematik yang dipelajari melalui proses penilaian yang akan dinilai oleh panel-panel penilai yang bertauliah. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi sabas sentania kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian atas inisiatif yang wajar menggunakan pakai kriteria Malaysia Business Excellence Framework dalam penilaian anugerah kecemerlangan industri Sabah tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Dengan ini, saya dengan penuh takzim melancarkan anugerah kecemerlangan industri Sabah tahun 2020-2021 dengan sempurnanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk di atas ucapan pelancaran itu tadi. Dimohon untuk terus kekal berada di atas pentas. Kini tibalah kita ke acara kemuncak program kita pada pagi ini, iaitu pelancaran Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah 2020-2021. Dijemput Yang Berhormat Tuan Tamin bin Zainal, Yang Berusaha Encik Thomas Logijin, Encik Hijri bin Marani dan Encik Chu KU untuk bersama Yang Berhormat Menteri di atas pentas bagi memulakan majlis pelancaran. Dimohon Yang Berhormat Menteri Dimana Datuk untuk mengimbas tapak tangan pada permukaan skrin platform yang telah disediakan.
Dengan itu, rasmilah sudah pelancaran Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah AKIS bagi tahun 2020-21. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk, Yang Berhormat Tuan-Tuan di atas kesudian melancar Anugerah Kecemerlangan Anugerah Industri 2020-21. Terima kasih diucapkan sekali lagi.